tuan-tuan. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf, untuk mengimarahkan rumah Allah, untuk kita mengimarahkan hati kita. Walaupun ada dah cuti awal di Bali ni tuan-tuan, tapi apa pun alhamdulillah pagi ni kita nak teruskan bacaan kitab Minhaj Al-Abidin, ya. Minhajul Abidin yang kita dah maklum bersama, karya terakhir Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mengatur kepada kita pengalaman kerohanian untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Al-Imam Al-Ghazali menggariskan 7 langkah, 7 pendakian yang perlu kita tempuh untuk kita wusul, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi alhamdulillah kita dah selesai pendakian pertama, perbincangan mengenai asas ilmu dan ma'rifah, kan? Dan kita sentiasa berusaha mengaji, belajar tanpa jemu, pergi kelas, ada yang free, ada yang ada yuran berbayar, ada ustaz kelakar, ada cikgu garang, tak kisah, yang penting kita pergi belajar, doa kepada Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat, kan? Dan kita percaya hari ini masih meriah lagi sambutan-sambutan ihtifaan bimaulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Macam-macam ceramah ada, macam-macam kuliah, forum, qasidah, apa-apa bentuk tausiah tentang maulid, poi dengar, kan? Sebab ilmu tentang nabi ni tidak akan berakhir, ilmu tentang Rasulullah ni tak akan selesai, ya. Jadi kita pun pergilah dengar kuliah, menambah ilmu, moga-moga bermanfaat, mendekatkan kita dengan Allah melalui perantaraan pintu Sayyidina Rasulullah SAW. Itu ilmu yang bermanfaat. Langkah pertama ilmu dan makrifat. Okey. Pendakian kedua apa kak? Kita dah bincang dulu tentang taubat. Okey. Kita dah sebutlah kita ni tak ada yang selamat dah, tak ada yang maksum. Kita bukan Nabi, kita ada kelemahan, kita ada kecuaian. Maka wajib kita bertaubat. Walaupun tak adalah orang Kuala, orang Bangi, orang Kajang, orang Seremban pergi minum arak, mabuk. Tak ada, alhamdulillah, kan? Tak adalah berzina, tak ada, alhamdulillah. Tetapi kita mungkin terjebak dalam dosa apa? Kealpaan dan kelekaan. Dosa kita kat situlah, leko, malih, tangguh-tangguh beramal, esoklah, bulan depan lah, tunggu pencen lah. Itu kealpaan, itu satu dosa bagi kita lah. Maka kena taubat, banyakkan istighfar, kan? Dan dicadangkan kepada kita solat sunat taubat, ya, baca doa taubat, banyakkan istighfar. Ini ada yang kita bincangkan pada halaman 33 yang dahulu. Okey, settle. Jadi bulan lepas kita dah masuk tajuk tentang pendakian yang ketiga yang disebut oleh imam kita, penulis kita Imam Al-Ghazali. Dia kata tentang aqabatul awaiq, halangan-halangan, kan? Dan halangan itu pula dia pecahkan kepada beberapa kategori. Antaranya halangan pertama kita bincang tentang dunia, kan? Dunia ni jambatan ke akhirat, tetapi kita mesti urus dunia ni dengan baik, okey? Mesti diatur dengan baik. Maka rawatan terhadap penghalang pertama kita, dunia, yang mungkin akan melalaikan kita, menghanyutkan kita, maka disebutkan untuk dunia ni rawatan dia mesti bersifat apa? Zuhud, kan? Apa zuhud? Kita dah bincang panjang dulu, kan? Saya ulang kaji sikit, Zuhud apa? Zuhud itu maknanya kekayaan di tangan, bukan masuk dalam hati, kan?
Makan di mulut, makan kunyah-kunyah karipap tu. Kuih badak berondam kuih apa tuan-tuan makan, kunyah konyang dah, alhamdulillah. Dia tak ada masuk dalam hati, oh macam mana nak menghayati makanan ni, besok macam mana malam Kang Lopeh kelas makan apa sini, fikir makan ni pula dah. Sebab dia dah bertukar antara tujuan matlamat dan sebagai perantara wasilah, dah terbalik. Jadi kita faham makan perlu makan, tapi ada kadarnya, ada sukatannya. Berhibur ada sukatannya. Dunia ada batasnya, tuan-tuan sekalian. Maka rawatan terhadap cabaran pertama ni, Imam Ghazali kata zuhud. Ya kan? Tak apalah, akak pegang jawatan pengarah pun tak ada masalah. Abang pegang jawatan ketua pengarah pun okey, tak ada masalah. Tetapi kita faham jawatan kita tu sebagai wasilah untuk kita menyumbang, berkhidmat, mendapatkan pahala. Dengan jawatan, kekayaan, kelebihan, kuasa yang kita ada itu, kita jadikan wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, itu bagus. Maka itu cabaran dunia diatasi dengan zuhud. Kan? Sebab tu orang sufi dulu gelaran mereka apa? Ahli zuhud. Zaman-zaman ahli sufah, saya di Madinah baru ni, baiklah tuan-tuan, rezeki lah Madinah baru ni tuan-tuan. Saya bawa 92 jemaah yang ikut saya tu. Allah, saya ni perasan saya ni orang lama. Saya rasa saya ni orang paling pengalaman. Saya dah buat satu kesilapan besar. Apa kesilapan saya di Madinah baru ni? Iaitu masuk Madinah hari Rabu malam Khamis, masuk Raudhah pagi Jumaat 3 pagi. Kan kita masuk Raudhah kena apps. Dulu Tamarna, sekarang dipanggil Nusuk. Dia baru tukar kan Nusuk. Tak apalah, bondo sama yo. Kan? Kita tak pandai buat, suruhlah anak kita buat kan. Masukkan nama, pasport apa tu, lepeh lah. Kita pilih waktu. Okey. Saya dengan jemaah saya di hotel. Okey, saya kata 2.40 tunggu dekat lobi. Yalah, kita ke masjid 3 minit lah, 5 minit lah. Orang-orang tua jalan pelan-pelan, 5 minit sampailah ke dalam masjid. Saya membayangkan tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya membayangkan masuk Raudhah, ikut tahun Lopeh saya pergi, ikut Raudhah, maknanya kita masuk sama ada Babus Salam. Babus Salam itu akan sampai ke maqam Nabi lah. Kalau Babus Salam untuk jemaah lelaki kan, kita akan sampai ke maqam Nabi SAW. Tapi saya membayangkan masuk pintu sebelah tu, pintu Sayyidina Abu Bakar, akan sampailah, memang itulah susun atur dia. Masuk pintu Sayyidina Abu Bakar, dia akan kumpulkan dalam 4 kumpulan lah. Yang kumpulannya duduk depan tu. Kumpulan kedua sini, kumpulan ketiga sebelah kanan. Kalau kumpulan keempat yang baru masuk belah sini, maknanya ikut turutan lah. Yang dalam Raudhah dah habis 5 minit, 7 minit keluar, masuklah kumpulan yang menunggu tadi, ikut turn, ikut giliran. Saya membayangkan begitu dalam kapet hijau, masuk ke pintu Sayyidina Abu Bakar dengan bekerja-kerjanya jemaah lelaki. Saya tak ramai, 20 orang je. Yang perempuan yang ramai tadi 92 tadi, perempuan yang ramai, lelaki 20 orang. Masuk ke masjid, polis diorang tu berburak lah deh. Tak ada pula dia check kita punya handphone. Oh, saya kata ini bagus ni macam ni, polis ni malih kok, tak baik kojo kok, masuklah. Masuk sembahyang tahiyatul masjid, buat 2 rakaat tahajud, pukul 3.10 lebih kurang lah. Belum tuan-tuan. Tadi saya kumpulkan jemaah saya pukul 2.40, lebih kurang pukul 3 lah sembahyang. Tengok orang ni semua sembahyang sunat, tak ada pula kena panggil masuk Raudhah. Masuk saya, Raudhah ialah sebelah sini. Biasa dia akan buat sekatan, tabir, masuk sebelah situ. Tak ada pula panggil ni. Saya dah risau. Kan? Saya keluar, tanya dekat polis tu, petugas tu, bang, pintu Raudhah mana? Pintu Bilal, pintu 37. Sudah. Jemaah ni berterabur ni. Yang ni sembahyang kat sini, yang ni sembahyang kat situ kan. Alhamdulillah tuan-tuan, copek saya panggil, keluar, pusing balik, pergi ke pintu tempat orang perempuan masuk. Pintu yang sama. Tuan-tuan ni, pintu yang sama. Alhamdulillah rezeki, walaupun agak lewat. Ngam-ngam lah tuan, sebab
dia punya waktu yang dibenarkan kita dah set setengah jam je. Dia akan bagi 3.30. Lepas 3.30 pagi tu, kita punya apps tasrih ni, kita punya izin masuk tu, dia tak menyala dah habis. Ngam-ngam lah dapat masuk 20. Polis tu tengok berkolip-kolip lagi dia punya apa tu, bolehlah masuk kuarantin, tunggulah kat tempat tertentu tu. Alhamdulillah tuan-tuan akhirnya boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, matilah dia kena hamun dengan jemaah. Saya membayangkan sini-sini saya dah dapatlah 8 kali lebih kurang lah pergi kan, daripada Mesir lagi dulu pergi, ada rezeki pergi, kadang-kadang pergi bawa orang, kadang-kadang pakai duit sendiri. Alhamdulillah rezeki. Tapi saya tak ambil perhatian, dia orang dah tukar topeng masuk, orang lelaki dengan perempuan topeng yang sama. Tuan-tuan nak ceritanya, tetapi saya kaitkan tadi sedikit dengan zuhud. Sebab apa? Kita kata zaman awal Islam yang dikatakan zuhud sufi itu ialah dipanggil ahli suffah. Nanti saya nak share gambar tempat ahli suffah dalam grup Masjid Negara, nanti saya share grup kuliah kan. Mana lokasi ahli suffah itu, tempat itu kita lalu sebenarnya. Di belakang maqam Nabi ada satu dataran dulu, dan sekarang mereka kekalkan, mereka tinggikan sedikit tuan-tuan. Di belakang maqam itu, itulah tempat ahli suffah, sahabat-sahabat Nabi yang zuhud, yang mengikut Imam Abu Nuaim Al-Asfahani ada sekitar 100 orang ahli zuhud yang miskin tegar, yang tak ada rumah. Tuan-tuan sekalian, Quran memuji tuan-tuan ahli suffah, maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah Kahfi, wasbir nafsaka 'alal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Quran puji ahli suffah, dan Nabi SAW bersyukur, alhamdulillah aku dapat berteman, berkhidmat dengan ahli suffah. Itu cerita zuhud tuan-tuan. Maka kita masuk tajuk kita yang kedua, halaman 45 kan tuan-tuan. Halangan kita yang kedua iaitu makhluk. Kita dah baca sikit itu kan. Kita masuk sebenarnya halaman kita ialah 46. Betul tak? Betul Alhamdulillah. Bang 46. Maka kalau kita tengok tuan-tuan, halangan kita bukan hanya dunia, tetapi atas dunia ini adanya makhluk. Makhluk ni mungkin fokusnya lebih kepada manusia. Apa masalah manusia ni? Maka Imam Ghazali tuan-tuan radhiyallahu an, dia kata kalau tak kono gayo, kita akan berdepan dengan orang kafir. Ada orang fasik. Apa beza kafir dengan fasik? Dari sudut umumnya ada kesamaan. Dalam fasik itu Allah sebut afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa afala yastaw. Kan Allah kata tuan-tuan, apakah sama orang mukmin tuan-tuan dengan orang fasik? Fasik itu dia kalau tak betul-betul dia boleh jadi kafir. Tetapi secara pendetilannya, kafir ni memang tak percaya, mengingkari, menolak, atau kafir. Tapi fasik ni tuan, fasik ni boleh jatuh kepada orang Islam. Apa maksudnya? Tak nak semayang. Kenapa tak semayang? Malas. Kenapa ni dah tua ni, dah balik, dah dewasa, tak nak tutup aurat dengan sempurna ni, nanti dulu. Fasik lah tu. Fasik lah. Fasik ni jahat. Fasik ni apa? Ahli maksiat. Ada 5 jenis binatang yang Nabi SAW namakan fawasiqul khamsah. 5 binatang fasik. Binatang pun fasik. Binatang ni, 5 binatang ni, kok jumpa kat tanah haram pun boleh bunuh. Kat tanah haram kita tak boleh buat sekati-sekati kita kan. Tapi 5 binatang ni, gagak hitam, kala jengking, kambing kambing lah dah. Kambing boleh makan. Anjing al-kalbul aqur, anjing hitam. 5 jenis binatang ini boleh dibunuh walaupun di tanah haram, Mekah, Madinah. Maknanya tuan-tuan, binatang pun ada fasik, manusia lagi ramai yang fasik. Tetapi fasik kita tuan-tuan tak jatuh sampai kepada kafir. Boleh beza tuan-tuan. Sebab katalah orang tu mati kafir, jadi masjid orang Islam tak ada kewajipan untuk menguruskan jenazah dia. Mati kafir, mati murtad. Tapi kalau dia fasik, apa maksud fasik tadi? Tak pernah nampak semayang di masjid, Jumaat pun tak ada, Maulid apa lagi, Yasin lagi dia reject lah. Dia fasik tuan-tuan. Dia tak nak bercampur orang,
tak bersemayang, Jumaat pun tak semayang, fasik, tetapi tetap kita wajib uruskan jenazah dia. Sebab dia fasik tetapi kita masih menganggap dia Islam. Boleh? Jadi kita berdepan dengan orang kafir, orang fasik, macam-macam orang, tuan-tuan, maka kata Imamul Ghazali, perawatan bagi makhluk itu kita mesti ada peruntukan waktu untuk uzlah. Apa uzlah? Kita baca ya. 46. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Uzlah artinya meninggalkan pergaulan dalam masyarakat. Itu masuk uzlah. Dan bersendirian daripada manusia. Jadi maknanya kita datang 8 suku sampai 12 suku. Itu je waktu kita bercampur. Lepas tu kan balik kan, akak-akak ni dah ada rumah ya. Mayang kat rumah, makan kat rumah, tak ada pergi beli tom yam tu, masak sendiri orang perempuan. Kan? Lagi baguslah macam tu kan. Orang lelaki pun sama juga. Ulang alik masjid je. Tak ada masjid, duduk rumah. Tak ada nak bersosial melampau-lampau mana. Itu masuk uzlah. Tuan-tuan, kita hadkan waktu keluar. Ya, lebihkan waktu duduk rumah bersendirian, mengasingkan diri. Jadi kata Syekh, ada 2 jenis manusia pada bab uzlah ini. Satu, tuan-tuan, kita ni jenis yang mana? Seseorang yang tidak diperlukan oleh orang lain pada bab ilmu maupun penjelasan hukum. Maknanya abang akak ni bukan mufti, bukan. Okey. Imam besar, bukan. Imam muda, dah tua, bukan. Pencetus ummah, tak berapa cetus sangat, bukan. Ada mengajar mana-mana tauliah, dapat tauliah mana-mana? Tak ada. Tak ada. Maknanya kita ni bukan orang nak rujuk kita. Kan? Kita ni orang biasa-biasa, orang awam. Maka di situ dia kata, maka bagi orang ini lebih utamanya bersendirian, duduklah rumah. Kan? Maka kalau kita bukan mufti, kita bukan syekh, bukan tuan guru, ya, jadilah dia perlu bersosial dan mencampuri manusia, kecuali yang membabitkan memang kita kena keluar rumah, solat jemaah subuh tadi, zuhur karang kita orang lelaki kena keluar ke masjid, ke surau, tu keluar. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduk rumah, solat Jumaat, sembahyang rayuk, tuan-tuan, masa-masa yang diperlukan, ada mesyuarat, kita punya waktu bertugas jaga taman, itu je kita keluar. Lain duduk rumah. Maksudnya dia membatasi pergerakannya di luar rumah untuk mengelakkan diri daripada fitnah dan kerosakan di luar, dan lebih baik dia memperbanyakkan ibadah secara bersendirian di rumah. Nampak tak? Tahajud kat rumah. Walaupun surau masjid pun kena buat sekali-sekala. Kalau tak langsung tak buat, lagi jahanam kan. Sekali-sekala kalau berjemaah pun kita join lah, tak apa. Tapi sembahyang sunat, kalau sampai rumah kita dalam kuartus masjid, rumah kita sebelah surau, sembahyang sunat di rumah. Itu kalau solat qabliyah. Saya kadang-kadang saya naik motor ke masjid, sempat saya qabliyah sebab saya bukan imam masjid. Qabliyah di rumah, sampai ke masjid orang bawa qomat. Jadi cantik timing tu. Lebih baik qabliyah di rumah kalau sempat. Ba'diyah di mana ba'diyah? Solat sunat ba'diyah selepas fardu. Ba'diyah elok buat dekat masjid. Sebab kalau rumah kan dah makan tom yam, dah keluar dia punya kuih badak berandam, TV panggil-panggil dia, sorry lah nak sembahyang sunat ba'diyah. On the way tu dah teruntut dah. Jadi lebih baik dicadangkan kalau ba'diyah settlekan di masjid. Ba'diyah insya' settlekan di masjid. Ya, itu cadangan lah. Walaupun yang baiknya di rumah sembahyang sunat, sembahyang fardu di masjid dan di surau. Ustaz, Nabi SAW sembahyang semua di rumah sembahyang sunat. Betul lah. Rumah Nabi tu dalam masjid. Nabi keluar, tuan-tuan, daripada bilik Nabi, rumah isteri-isteri Nabi tu dalam masjid. Kan? 10 saat Nabi keluar tu, 10 langkah dah masuk dalam masjid. Tak bolehlah kita nak samakan sepenuhnya, dan ada perkara-perkara tuan tak praktikal untuk kita buat. Kan hari ini kalau masjid negara mana ada taman? Masjid negeri mana ada taman tuan, sekelilingnya jauh-jauh kan. Jadi sembahyang qabliyah ke ba'diyah teruskan di masjid sahaja, senang kan.
Okey, baik. Qala, tuan-tuan, banyakkan duduk rumah maksudnya. Dia hanya keluar tujuan apa tadi? Kojo, meniago, ada jumpa klien. Nah, tu keluarlah. Kan kalau tak boleh jumpa, sekarang kalau tak boleh online, perlu jumpa secara fizikal, keluarlah. Cari rezeki kan, keluar. Tuan-tuan, kita ibadah tadi berjemaah di masjid surau, sembahyang raya, ziarah. Kan, berziarah pun termasuk dalam satu sunnah yang perlu kita lakukan untuk silaturahim. Datang masjid negara, majlis ilmu, datang surau kita, datang pusat-pusat pengajian, itu okey, bagus. Keluar. Jika tiada keperluan, maka diam-diam, ontok-ontok duduk rumah. Dia kata hendaklah dia melazimi berada di rumahnya. Okey, jelas, simple je tuan-tuan. Tetapi kalau kita yang jenis terlajak bersosial ni, mengalahkan kita wakil rakyat lah nak kempen ni. Kempen waktu berapa minggu? Seminggu dia kena pulun pagi pukul 8, 9, 10. Sehari tu dia mesti ada 15 tempat dia kena kempen. Kita janganlah jadi macam wakil rakyat. Itu cerita pilihan raya, memang dia kena pulun. Kita tuan-tuan jangan silap pulun. Sebab kita orang awam, cukuplah hari mengundi pergilah Pangkah. Kalau tuan-tuan tak bubar dun untuk negeri, pergi yang parlimen sahaja. Dah settle. Takat tu jelah. Kan, kalau tuan-tuan ni bukan orang parti, bukan orang terlibat dengan aktif dalam politik, untuk duduk rumah sudah. Doa supaya yang mengurus, mentadbir, yang menang tu orang yang bertanggungjawab, yang amanah mengatur urusan kita. Dah macam tu ya. Kan ini dia lah lebih mengalahkan dia pula yang YB ya tuan-tuan. Menyampah tengok kan. Tuan-tuan faham? Baik. Jika seseorang mahu bersendirian dan menjauhi manusia secara sepenuhnya, dia tak nak campur topi kain orang kau semua, tak nak campur orang urusan lain, tuan-tuan, dunia ataupun agama, kerana melihat ada masalah di situ, maka dia perlukan salah satu daripada beberapa perkara ini. Apa tuan-tuan makna? Dia kata saya tak nak keluar-keluar dah masjid negara dah, saya online je. Minyak dan selamat, tol dan selamat. Jadi dia cepet jadi kaya lepas ni, dia nak jadi jutawan. Tak luar duit kau dah, setakat duit minyak. Masjid negara RM30 kau nak berkira. Berapa tol? Ustaz cakap senang RM12, oi balik. Allahu Akbar. Ini orang jenis kedokut ni takkan kaya sampai kiamat. Berkira bab ilmu kan, padahal Allah ganti tu duit minyak, duit tol Allah ganti tuan-tuan. Kan? Allah ganti rezeki kita insya-Allah. Janganlah takut. Pergi umrah berapa sekarang tuan-tuan? Cikai-cikai selebet-selebet pun kak nak campur. Kita melontar kan banyak kot melontar, orang perempuan ni melontar. Kau jap tudung bawa balik empek pasang, lepas hasarkan tudung lain pula keluar. Beg bukan 2-3 beranak 18 beg plastik je lah. Kau melontar, suka shopping, paling pun 10,000 kita kena collect kan, kita kena prepare tu 10,000. Tapi saya katakan tadi, kalau niat kita betul, cara kita betul, Allah ganti duit 10,000 tu. Janganlah kita takut sangat. InsyaAllah, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh fa huwa yukhlifuh. Allah akan ganti rezeki yang kita belanjakan insya-Allah, kan? Okey, baik. Jadi sekarang ni isunya apa? Dia tak nak campur urusan dunia. Dia buat keputusan apa? Dia dah poning kepala. Dia ponek-ponek keluar balik kampung, tak tukar lagi alamat mengundi. Dan ponek-ponek balik kampung sampai ke Kok Diang, sampai ke Kota Baru, dia sedap-sedap dia lompat parti kata dia. Dan tak nak mengundi dah tahun ni. Contoh. Tapi sekarang kita dah ada akta lompat parti kan? Dah tak boleh kan sekarang ni kan? Okey, akak dipaham betul, jadi ikut perkembangan lah tu. Tuan-tuan sekalian, maknanya apa? Dia tak nak balik mengundi. Maknanya dia tak nak campur dah urusan dunia ni. Dia tak nak menghabiskan boreh kata dia. Itu urusan dunia lah kita kata. Ataupun urusan agama. Apa dia urusan agama? Pengajian, majlis Maulidur Rasul. Dia tak nak, itu pun dia tak nak. Dia nak online je sekarang ni. Maka kita kena pertimbangkan beberapa perkara ni. Satu, sama ada dia berjalan ke suatu tempat yang tiada baginya kelaziman kefarduan ke atasnya. Contoh, seperti duduk di atas bukit, duduk di tengah lembah dan sebagainya, maka gugur baginya segala kefarduan bersama manusia hatta solat jemaah ataupun solat Jumaat. Ini tuan-tuan cerita siapa ni? Orang asli yang duduk dekat corok-corok mana hutan belantara. Itu tak apalah.
Tuan-tuan kan, macam mana solat Jumaat? Solat Jumaat tu asasnya ialah orang yang duduk tengah hutan, azan tu tak sampai kat telinga dia. Artinya ulama kata, Imam Ghazali kata, kalau macam tu punya orang, dia berasing daripada orang ramai, dia boleh berkecuali dia tak payah bercampur dengan orang. Duduklah dia dalam hutan tu. Pagi malam, siang malam zikir je lah. Duduk seorang keluarga dia je. Kan? Covid dah macam habis lah ni, walaupun dia ada sikit-sikit lagi datang lah apalah. Kan? Ada juga masa Covid dulu orang dah mula fikir hutan mana dia nak pergi lagi ni. Kan ni Covid ni mati ni tergolek kan. Dia masuk anak-anak dan kontak kawan-kawan, kita cari mana-mana hutan, kita teroka lah. Tuan-tuan, ada juga buat macam tu. Saya ingat dulu ada tuan guru saya di Seremban tu, Datuk Borhan rahimahullah ta'ala. Orang murid tanya dia, tuan guru, saya nak pergi bersuluk, saya nak beruzlah, mengasingkan diri daripada orang ramai, saya nak pergi berzikir. Mana? Saya nak pergi cari hutan-hutan manalah. Bersuluk ni untuk apa? Saya nak jumpa Nabi Khidir. Mungkin saya dah cerita tu, saya ulang balik lah kan. Nak jumpa siapa tadi? Nabi Khidir alaihi salam. Baguslah nak jumpa Nabi Khidir. Datuk ni kata, tuan guru ni kata, nak cari Nabi Khidir tak payah cari hutan lah. Duduk rumah berzikir pun dapat jumpa. Nak jumpa benda-benda baik ni tak mesti masuk hutan, masuk gunung, panjat gunung, lembur, tak payah. Dalam rumah tu kalau betul kita setting dia jadi baik. Betul Quran, hadis, zikir, selawat, majlis taklim, rumah kita jadi syurga. Jumpalah benda baik-baik dalam rumah. Tapi kata murid ni, tak apa tuan guru, saya nak cuba nak pergi jumpa Nabi Khidir. Masuk hutan. Apa tuan-tuan? Topi tak payah masuk hutan, topi hutan tu ya. Bunyi rimau meraung, dah cabut dia balik. Apa bodoh nak jumpa Nabi Khidir? Bunyi rimau sikit kau dah lagi. Ini tuan-tuan, semangat tak kuat. Nak masuk hutan tapi penakut. Okey. Baik, itu pilihan pertama untuk orang yang memang berasing daripada manusia, duduk di tengah hutan. Ini dimaafkan, ya. Yang kedua, ataupun dia meyakini secara hakikat bahawa kemudaratan yang dihadapinya dalam bergaul dengan manusia itu besar, sehingga membolehkan dia mendapat keuzuran untuk meninggalkan kefarduan tersebut kerana mudarat lebih besar baginya apabila bercampur dengan manusia. Faham tuan-tuan? Duduk rumah tak adalah mengumpet-ngumpet tu. Masuk keluar tuan, dia jadi presiden membawang kebangsaan. Duduk rumah elok, keluar tepi rumah tuan, mesyuarat tingkap dah mula. Habis waktu zuhur tu. Patut tadi bolehlah baca surah Al-Mulk 10 minit, dia berburak punya hal, habis hilang semua. Dia kena pertimbangkan begitu. Kalau dia bercampur mudarat besar, maka dengan penilaian mudarat tersebut, dia akhirnya tidak keluar dari rumahnya dan dia tak bergaul dengan manusia kerana melihat mudarat dalam masyarakat itu secara yakin dapat merosakkan agamanya. Maka tuan-tuan, dia perlu nilai perkara itu menurut ilmu yakin, bukan prasangka, bukan hawa nafsu. Maknanya apa? Rujuklah ustaz, tanyalah ustaz, macam mana ustaz? Saya kalau keluar kang macam mana, kalau saya keluar minum, kalau makan di kodai, waktu saya habis macam mana? Kalau bungkui macam mana? Paling afdalnya masak sendiri. Kan? Macam mana? Jadi minta nasihat lah. Tanyalah orang yang alim dalam bidang agama. Tuan-tuan, tapi kalau orang alim tu yang ajak kita melepak, apa macam? Fatwanya ialah kau duduk dengan dia dekat kedai ni. Kalau bincang-bincang, burak-burak benda baik, tak apalah. Kan bincang pasal pondok, bincang pasal aktiviti surau, tak apalah kan. Tapi ni cerita ni, burak kita ni benda yang merapu. Ni confirm ni tuan, PRK, PRU ni semua jadi penganalisa politik kita ni. Macam terror kita. Saya dah terror ni, saya komen KJ. Padahal saya ni mana ada background politik apa-apa pun. Tapi bab komplain, bab komen tuan-tuan, kita ni macam seorang pakar profesor yang cukup berpengalaman luas dalam komen satu-satu isu. Itu dalam bab politik. Tuan-tuan jangan habiskan banyak masa. Kan, sikit-sikit, yang perlulah, lebih-lebih jangan rugi kita kan, tuan-tuan. Namun Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an mengatakan jalan atau kaedah pertama tadi lebih baik. Apa dia? Sebaiknya tuan kita bercampur masyarakat. Lebih-lebih lagi majlis ilmu. Kan, kalau rasa tak boleh, masuk kelas. Kalau ada orang sedekah ke apa ke, ambil, makan dekat rumah. Maknanya kita takut kalau
kita dudukkan macam-macam cerita lagi. Kelas tu yang pergi, lebih tu nak berburak kau, nak sembang, tak nak, balik. Kalau boleh begitu. Okey, tuan-tuan jadi maknanya pergi masjid. Lebih-lebih lagi kita yang lelaki ni lah. Itulah yang lebih adil, kerana masyarakat tidaklah terlalu teruk. Faham tuan-tuan? Sehingga sampai ke tahap gugur pula Jumaat. Manalah gugur Jumaat? Gugur 3 bulan dulu ya, masa Covid kritikal tu. 6 bulan pertama je. Lepas tu masjid dah buka. Kau tak pergi, salah kau lah. Jangan salah kerajaan, salah jawatan agama lah, apalah. Kan tuan-tuan? Jadi keadaan kita tuan-tuan, masyarakat rosak ke? Rosak. Tapi tak adalah semua rosak dah. Kita yang tak join itu lagi merosakkan keadaan. Tuan-tuan, jadi jangan salah takrif, jangan salah tafsir dari sudut apa tuan? Ya, maksud daripada maksud apa tadi? Kerosakan masyarakat. Orang kata sekarang ni ada satu cikgu komplain PPD kan? Cikgu Fadil ke Cikgu Fadli ke? Dia komen silibus budak ni terlampau berat, beg budak berat, cikgu pening kepala, yo kementerian ni nak target itu inilah, KPI terlampau tinggi, tak boleh nak capai. Ada cikgu sini ke? Ada kan? Dia mungkin faham lah tuan-tuan, kan, dia faham lah. Tetapi orang dalam, saya kawan-kawan saya yang di Mahat dulu ada yang jadi guru, orang penting dalam jabatan pelajaran, dia katalah, kau jangan layan bonus Cikgu Fadli ni, lebih-lebih lah komen, katakan. Memanglah teruk, tapi tak adalah semua teruk dah. Faham tuan-tuan? Bukanlah semua yang dia komplain tu betul maknanya. Ada yang dikomplain tu mesti dia ambil perhatian betul, tapi bukanlah semua betul. Adalah yang dia punya komen tu silap. Faham tuan-tuan jadi begitulah keadaan kita tuan-tuan. Kita boleh komen, dan itu hak dia sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam pendidikan untuk komen. Tapi orang lain pula yang nak backup, dia akan defend lah, dia akan bela lah diri dia macam mana tuan-tuan Jadi maknanya teruk ada teruk, tapi jangan kita tuan-tuan kata man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Ini kata ulama. Kita kata masjid negara jahanam, tak ada yang elok dah masjid negara, semua bid'ah. Malam maulid, sambut maulid, subuh baca kunut, lepas semayang wirid dengan mamai, bid'ah. Masjid negara rosak. Engkau khabar orang rosak, kau lah paling rosak sekali. Yang sambut maulid ni ahli bid'ah, boleh pula berdiri masa sambut maulid, jemput pula skamer daripada Maghribi, nasab 38. Wah, kita pun bosok-bosokkan keadaan. Teruk. Apa yang mengobarkan teruk tuan? Tak ada siasatan, tak ada kajian, dialah yang paling teruk sekali. Faham? Jadi kita tak menuduh tuan-tuan secara pukal. Okey? Kita mesti melihat bahawa ada kerosakan, memang ada kesilapan, tapi kesilapan tu mesti diperbetulkan. Bukan kita nak rombak, kita nak pindah. Kerana masjid negara ni bid'ah, kita bom, kita ubah masjid negara ni. Ini berlaku di Mesir. Tuan-tuan, saya ingat 5-6 tahun lepas, ada sekelompok ekstrim, dia tak puas hati dengan masjid tu. Masjid tu sambut maulid. Ada qasidah, ada cerita pasal Nabi, benda maulid ni tak ada dalam sunnah, benda bid'ah. Dia bom masjid tuan, ada yang meninggal mati. Dia salah faham tentang rosak itu. Dia mengobarkan ini tak ikut sunnah zaman Nabi, tak macam ni dia dah. Maka dia mengambil keputusan ekstrim. Orang tak mengaji macam tu lah, orang jahil. Ekstrim, semangat tinggi tapi ilmu agama kosong. Maka dia buat keputusan, dia bom tuan, dia bunuh imam tu. Jadi maknanya saya nak masukkan tuan-tuan, masyarakat rosak ke? Ada yang rosak. Orang alim, asatizah, ulama, ada yang rosak. Pemimpin, ramai yang rosak. Tapi tuan, tak adalah semua dah. Faham? Ya, bukanlah semua. Ada rosak tetapi perlu diperbaiki. Faham tuan-tuan? Jadi jangan pula nanti ada dalam syarah Tajul Arus yang dikomen oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Muntawi kita kan, mantan mufti kita tuan. Dia komen dalam satu cerita dia, seorang alim, seorang wali tuan-tuan, dia tak pergi masjid, tak Jumaat dalam tempoh yang dianggarkan mencapai kepada tempoh 40 tahun. Gila pula Awak ustaz? Ya, saya ustaz. Kenapa tak pergi masjid? Awak syekh? Ya, saya syekh. Awak mengaji pondok, mengaji azhar, mengaji? Ya. Kenapa tak pergi masjid? Bukan sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat. Dia kata jawapan syekh ni, sebab saya melihat imam kepala dia tu dah jadi kepala khinzir. Saya nampak bendahari masjid, kepala dia kepala kobau. Saya nampak
bendahari SU masjid, nazim masjid, imam, ustaz, penceramah, semua kepala dah bertukar. Kata syekh yang beralasan tidak mahu pergi masjid. Apa komen kita tuan-tuan sekalian? Ya, betul. Sebahagian wali Allah singkapkan, Allah kasyafkan hijab. Kan dia nampak orang ni bohong ni, dia goreng ni kan. Imam ni pun tak ikhlas ni, kerja gaji, kerja allowance. Ini ada sebagian wali begitulah, dia tahu tuan-tuan. Tetapi jawapan kita, jawapan Dr. Zul, tidak sepatutnya wali tersebut bersikap demikian, mengasingkan diri daripada masyarakat sehingga tidak berjemaah di masjid. Sepatutnya wali yang sebenar-benar wali macam mana? Dia turun togo imam baca macam ni, ustaz niat, ikhlaskan niat ustaz mengajar, tuan. Patutnya itulah wali. Wali itu dia terjun dalam masyarakat, dia bersabar dengan kerenah masyarakat, memperbetulkan masyarakat. Ini tuan-tuan keadaan yang kita kena faham. Okey, jadi tuan-tuan, jenis pertama kesimpulannya apa? Dia bukan orang alim. Tuan-tuan bukan mufti. Akak-akak bukan ustazah pilihan, ustazah yang tak berapa terpilih. Maka hukumnya duduk rumah diam-diam. Kita bukan imam muda, bukan pencetus ummah, bukan ulama, duduk rumah diam-diam. Asalnya begitu. Kecuali tadi sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah, majlis ilmu, kenduri kahwin, poi kojab, balik, kematian poi, selesai balik. Kalau tak nak balik, duduk sekeliling kubur tu. Tuan-tuan, okey. Jenis yang kedua, orang yang dirujuk dalam bidang ilmu. Ini terbalik. Siapa dia ni yang dirujuk ni? Para ulama, tuan-tuan, para aulia. Maka orang akan tanya dia, Syekh, apa hukum berselawat Nabi SAW sambil berdiri? Bid'ah ke sunnah? Orang nak tanya hukum. Ustaz, boleh tak masa kenduri saya nak hantar kuih Seri Muka? Saya cakap bukan Seri Muka, ya, tepung gomak pun boleh hantar. Kakak ni tak berapa tahu lah kuih tu kan, tuan bid'ah ke saya ni? Macam-macam lah tuan soalan hukum. Malam tadi ada orang tanya saya hukum. Ustaz, masih minum. Mak mertua saya tanya, dia selalu sakit. Dia kata apa kafarah nak bayar? Kejap sakit pinggang, kejap sakit gigi, kejap sakit mata. Apa kafarah nak bayar? Jadi maknanya kalau ada kesadaran begitu, baiklah kan. Kita fikir, oh apalah dosa aku ni sampai aku ni banyak sangat sakit. Baguslah dari sudut asasnya, bagus pemikiran tu. Saya kata kena tanyalah mak mertua tu apa kafarah yang dia nak bayar. Dia pernah ke bersumpah makin tak lepaskan lagi? Pernah ke dia ni bernazar tak bayar nazar? Ataupun pernah ke dia pergi umrah haji, dia tak tawaf wada'? Ada benda-benda yang dilanggar, dam ke yang dia tak bayar? Begitulah. Saya kata pastikan dululah baru saya boleh tentukan hukum. Kena bagi makan 10 anak orang miskin ke, bagi pakaian orang miskin ke, adalah hukum dalam Quran, baru kita bagi jawab. Okey? Jadi maknanya saya keluar atas tiket ustaz yang mengajar dan orang berpeluang untuk bertanya kepada saya. Boleh? Jadi jangan marah saya, ustaz ni dia kata tak kasi orang keluar, dia asyik keluar je pula. Memang tuan-tuan, ustaz ni keluar rumah pagi tengah malam pun tak boleh balik. Itu kerja ustaz, tuan-tuan ya. Jadi kalau begitu, boleh untuk para ulama, tuan-tuan, dia keluar nak betulkan, nak tunjukkan contoh yang baik, apa itu sunnah, apa itu yang bid'ah. Ini kerja ulama. Maka orang seperti ini tak boleh uzlah. Terbalik dengan pertama tadi, tuan-tuan orang awam duduk rumah uzlah, asingkan diri daripada masyarakat. Tapi ulama, dia kata buat apa aku nak keluar, gaji aku dah besar, 8,000 sebulan. Punch in, punch out, pagi masuk kerja, potong balik, malam ni tak nak keluar dah. Dan berkopit dengan anak bini je. Tak, ustaz tak boleh berkopit lama-lama. Tuan, ustaz maghrib isyak dia mesti ke masjid. Dia mesti ada muka dekat surau. Orang nak tanya pun senang. Itu kerja ustaz. Kalau orang awam ni, orang lelaki kahwin dengan ustazah, gitu juga. Ustazah ni pun sibuk. Orang perempuan banyak program. Muslimat punya program lagi dahsyat, gempak. Muslimat ni kak, kalau Seremban 2 kan, buka, okey, ada satu Syarifah Hubabah nak turun di Seremban. Dia orang berbayar tu program dia orang tu. Sewa satu tempat tuan-tuan yang best lah, cantik macam Masjid Negara ni kan. Berapa yuran komitmen? RM30. 3 minit dah penuh. Yang lelaki 3 bulan belum tentu dapat lagi orang lelaki ni. Orang lelaki ni dia special no.
biarlah dulu. Kan, biarlah, lepaklah dulu. Orang lelaki dia lain sikit, orang perempuan cergas. Jadi kalau kita orang awam ni kahwin dengan ustazah, sebelum kahwin dengan ustazah fikir dulu. Kan, aku memanglah dambaan syurga lah, wanita syurga, memang kau dia syurga. Esok bini kau duduk rumah sekejap, dia banyak waktu dakwah dengan orang perempuan. Jadi kena izinkan. Sebab hukum ustazah tu keluar untuk kojo-kojo agama dia, kojo dakwah dia, itu satu keperluan. Mengajak orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Oleh orang yang diperlukan ilmu oleh masyarakat, hendaklah berpegang dengan dua perkara. Kalau kita ustaz, mungkin akak-akak ni anak esok jadi ulama, wan-wan ni kan cucu esok jadi yang hafiz Quran, kan? Kita pun uncle dah terlepeh lah. Uncle dulu nak jadi ustaz tapi tak dapat, jadi PTD je lah, jadi SUK, kan? Uncle ni nak masuk pondok dulu tapi pondok tak siap, uncle kerja bank je lah. Tuan-tuan, niat-niat yang baik tu dah ada. Anak cucu kita jadi ulama. Ingat, akak-akak, abang-abang sekalian yang hantar anak solat tahfiz tu, kena fikir betul-betul, anak tu bukan lagi kita punya lah. Jadi nanti, mama ni ada sekolah pondok kena buat satu kursus tahsin ibadah. Berapa hari? 3 hari. Lah, mama baru nak buat kopi Langkawi 3 hari di Bali nah. Tak ada. Di Bali ke kongsi facai tak ada cuti. Anak-anak tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah letakkan dia di tempat-tempat perjuangan, maka dia akan disibukkan dengan kojo-kojo dakwah ni lah. Itu kena faham. Jangan pula menyesal aku hantar kau sekolah tahfiz, sekolah agama, menyesal aku. Nak seksi-seksi dah tak boleh dah. Mama rasa-rasa nak keluar juga jambul ke depan sikit dah. Dah kau sekolah tahfiz, susah lah kau ni, semua tak boleh. Tuan-tuan kena fikir panjang. Walaupun tuan-tuan dan perempuan ni tak berpeluang mungkin nak ke bidang itu, tetapi kalau kita direzekikan anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah, kalau bidangnya begitu, maka kita kena faham tuan-tuan, dia punya tugasan dia tak boleh berkopit 24 jam kat rumah dia. Dia akan ada tugasan-tugasan di luar. Kalau benda-benda baik, benda-benda dakwah, tolong izinkan. Itu maksudnya, kena faham kan? Jadi kalau anak kita keluar, kita kata dia, kau kena sabar sikit. Sabar lagi, sifat mulia, lemah lembut, sentiasa tawajuh meminta bantuan kepada Allah, kerenah masyarakat, macam-macam, kan? Terus 50 tuan-tuan sekalian saya tuan-tuan jadi dia kata apa? Disebut hendaklah dia bersendirian dengan hatinya, walaupun jasmaninya bercampur dengan makhluk. Apa ni tuan-tuan? Ini prinsip orang tasawuf pada dia kata al-khalwah fil jalwah. Istilahnya khalwat dalam jalwat. Al-khalwatu fil jalwah maknanya sekarang kita 100 orang dalam dewan kuliah Masjid Negara. Maksudnya kita bermasyarakat. Tuan-tuan nampak saya pun nampak tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan tidur daripada pagi tadi. Saya nampak tuan-tuan makan pagi tadi. Nampak tuan-tuan pun nampak saya. 5 minit lagi kita berhenti rehat. Kita nampak. Tadi kita nampak tuan tetapi nampak mata, kepala kita berfikir, tetapi tuan hati kita gantungkan dengan Allah. Itu maksudnya dia bermasyarakat. Dia pergi mana? Lepas zuhur kan dia pergi rumah kawan kan, kawan nikahkan anak tuan-tuan, poin boleh pergi kenduri. Kita ada program lepas asar, ada apalah tuan program, pergi mana-mana program yang baik. Badan kita, jasad jasmani kita dengan orang, tapi hati kita dengan Allah. Itu maknanya al-khalwatu fil jalwah. Ini yang boleh buat ni tuan-tuan, yang pasti berjaya hanyalah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi, mimpi Nabi wahyu. Faham tuan-tuan? Kenapa mimpi Nabi wahyu? Mimpi Nabi bukan kita punya mimpi, Ultraman taruh. Mimpi kita macam-macam. Mimpi Nabi wahyu. Tuan-tuan, Nabi SAW pergi main dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, gurau anak cucu. Kalau sahabat cerita bab makan, Nabi layan bab makan. Sahabat cerita bab dunia, Nabi join bab dunia. Nabi SAW tuan-tuan. Kalau sahabat golak, Nabi pun layan golak. Kalau sahabat sedih, Nabi sama menangis. Tuan-tuan, tetapi maknanya badan Nabi, fizikal Nabi pergi perang. Tapi tuan, hati Nabi dengan siapa? Allah. Itu proses kemuncak kesufian yang dianjurkan,
yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bercampur boleh tuan-tuan, tetapi jasmani kita dengan makhluk, hati kita dengan Al-Khaliq Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya bersama dengan Allah, memandang hanya kepada Allah, mencari redha Allah, tidak mengharapkan redha manusia, mencari redha Allah semata-mata. Ni baca senang, nak buat payah. Teori semua orang boleh berteori, semua orang boleh baca, tapi praktikal tuan perlukan latihan, perlukan kesungguhan. Asasnya taufik hidayah daripada Allah. Jika dia bergaul dengan manusia, lillah. Tuan-tuan, jika manusia nak kebaikan, kita bantu. Kan? Jika orang buat silap, kita tegur, tunjukkan yang betul. Kan? Baru ni di Madinah pun saya hot satu sekali tu, sembahyang isyak. Tuan-tuan, nanti di Madinah yang lelaki, pintu babu salam ataupun pintu Sayyidina Abu Bakar tu, bukan pintu bakit, pintu bakit tu keluar, pintu sebelah kanan sini. Tuan-tuan, ada tertulis dalam masjid, kita akan baca Khawkhah Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Khawkhah tu maknanya kita terjemah tingkap ataupun pintu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa masjid itu, tuan-tuan, tak dicabut, tak dihilangkan tingkap Sayyidina Abu Bakar tu? Sebab ada hadis Nabi SAW kata semua pintu tingkap akan hilang, tapi pintu tingkap Sayyidina Abu Bakar ni kekal sampai kiamat. Sebab tu kerajaan Saudi mengambil sikap pendirian pintu tu, tulisan tu tak boleh dihilangkan, sebab ada hadis yang menjamin perkara tersebut. Okay, itu satu sejarah lah. Cuma tuan-tuan sekalian, sebelum kita berhenti rehat sekejap, ya, nak ceritanya, ya, dikatakan bahawa masa saya semayang tadi lah, semayang isyak, saya tak tahulah, saya ingat orang Pakistan kot, jambang dia dah inaikan warna perang, warna inai, serban dia besar, tinggi ya, tinggi besar lah orang dia. Saya punya kepala ni agaknya dekat ketiak dia lah, di sebelah kanan saya semayang. Tapi rakaat ketiga keempat, dia colek-colek je saya, dia colek-colek saya, geram pula aku orang Pakistan ni. Kenapa dia colek-colek saya? Saya ni tuan-tuan semayang, saya tak lambat, tapi lambat sikit, bukan lambat banyak. Katanya kalau saya nak tasbih 3 kali tu, saya akan habis 3 kali lah. Kalau saya sujud, saya akan subhanallah bil a'la bihamdihi, saya akan habiskan 3 kali lah. Saya tak nak 2 kali imam bangun, saya tak bangun lagi, saya habiskanlah 1 saat 2 saat, saya terpisah dengan imam 1 saat 2 saat. Perbezaan yang sangat kecil lah. Tapi dia tengok saya ni, bagi dia saya ni membelakangkan imam ataupun melewat, tak ikut imam. Contohnya rakaat ketiga nak bangun rakaat keempat kan, 3 naik keempat, ni sembahyang isyak. Jadi maknanya saya habiskanlah tasbih sujud saya tadi, subhanallah bil a'la bihamdihi, saya bacalah 3 kali. Agaknya bacaan kedua saya tu imam dah bangunlah rakaat keempat, Allahu akbar, imam dah togak kan, dia pun dah togak lah. Jadi saya ni barulah nak bangun. Dia tarik saya, dia tarik saya. Lepas semayang saya cakap, awak ni semayang usik-usik orang ni apa hal? Marahlah saya kan, kau kacau aku semayang, ini ibadat kita dengan Tuhan, kau ngusik-ngusik orang apa hal? Tak tahulah dia faham cakap Arab, tak faham kan. Dia nak pujuk saya, dia tarik janggut saya. Saya kata tak ada janggut-janggut dah, ini semayang ni bukan boleh ganti ni dah. Ya, maksudnya dia tu berniat baik lah. Niat dia baik apa dia? Tuan-tuan, niat dia ialah semayang berjemaah mesti sebiji ikut imam. Tapi tuan-tuan, ada waktu yang kita baca, saya tahulah saya punya diri saya tahulah ilmu saya tuan-tuan, tak adalah saya lambat, tapi saya hanya menghabiskan bacaan saya yang ketiga, bukan yang kelima ataupun yang ketujuh, faham? Saya ikut bacaan biasa standard. Tapi dia tertarik, saya kata dia kata kau lewat daripada imam. Dia marahlah. Dia kata tak ada lewat dah tau. Saya buat ikut imam dah betul lah. Saya tak terimalah nasihat dia tuan-tuan. Saya tengah marah kan. Saya kata apa? Engkau dalam masjid Nabi pun kau ngajar. Saya cakap tadi macam itulah. Geram sebab dia ngacau semayang saya tuan. Ya, itulah risiko kalau bercampur. Walaupun dalam masjid Nabi, dalam Masjidil Haram, depan Kaabah, tuan-tuan akan jumpa orang jenis pijak orang, langgar orang, siku orang, peduli apa dengan orang. Ini risiko yang kita kena terima. Maka jawapannya, tempat-tempat begitu kita wajib bersabar. Jangan kita buat hal tuan-tuan. Saya dulu ingat tahun 97 first time saya pergi haji tuan, masih di Mesir lagi kan. Masa tu masih ada Zam-Zam, masih ada lagi 97, masih ada lagi tuan. Paip banyak Zam-Zam beratur. Punya orang lama orang Turki ni beratur tuan-tuan.
Dia dah habis, dia masuk kawan dia. Saya pun nak ambil air ni. Saya goram, saya potong tuan, badan pocik lalu kan. Orang Turki tu senang tadi, siram saya dengan air zam-zam, dia mandi dengan saya. Badan dalam muka kan. Kang lepas rehat.